Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan aksi Liga Juara-Juara Eropah yang berlangsung pada awal pagi tadi. Aksi kumpulan A, Galatasaray tewas 1-3 kepada pasukan Bayern Munich. Manchester United menang tipis 1-0 ke atas pasukan Copenhagen. Kumpulan B, Lens seri 1 sama dengan pasukan PSV. Sevilla tewas 1-2 kepada pasukan Arsenal. Kumpulan C, Braga tewas 1-2 kepada pasukan Real Madrid. Union Berlin tewas tipis 1-0 kepada pasukan Napoli. Kumpulan D, Inter Milan menang 2-1 ke atas pasukan Salzburg. Benfica tewas 1-0 kepada pasukan Real Sociedad. Kita mulakan dengan aksi bola sepak di arena tempatan. Jerity tewas 1-3 di tangan pasukan Ulsan Hyundai. Aksi Liga Juara-Juara Asia semalam diteruskan lagi dengan aksi di antara pasukan Ulsan Hyundai. Dengan Jerity yang berlangsung di Ulsan Monsu Football Stadium, Jerity telah tewas dalam perlawanan tersebut dengan keputusan 3-1. Ulsan Hyundai bermula dengan garang sejak daripada awal permainan lagi, telah memecahkan kebuntuan seawal minit kelima. Menerusi Jong Suen Hoon, penyerang import Ulsan, Gustav Ludwigsen melebarkan kedudukan setelah memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh Judi Ahmad pada minit ke-12. Sebelum sekali lagi berjaya memperdayakan pertahanan kanan pasukan JDT, iaitu Matthew Davis, untuk menyumbat gol ketiga dan kedua secara peribadi pada minit ke-18. Ketinggalan 3-0 pada awal perlawanan itu memperlihatkan pasukan JDT seakan tidak bersedia untuk menerima tekanan daripada pasukan Ulsan sebaik saja perlawanan bermula. Ulsan pula terpaksa bermain dengan 10 orang pemain selepas Tae Hwang Kim menerima kad kuning kedua pada minit ke-36 permainan. JDT bagaimanapun gagal menggunakan kelebihan tersebut dengan hanya berjaya menyumbat 1 gol menerusi jaringan Berser da Silva pada minit ke-53. Keputusan itu kekal sehingga whistle penamat dan JDT akan sekali lagi bertemu dengan pasukan Ulsan Hyundai pada 7 November nanti di Stadium Sultan Ibrahim untuk menghidupkan kembali peluang mereka untuk marah ke peringkat seterusnya. Berita diangkus ke JDT akhirnya terjawab. Berita perpindahan pertahanan tengah Malaysia diangkus ke pasukan JDT akhirnya terjawab apabila pemilik kelab TMJ menyatakan status terkini mengenai pemain itu. Baginda menjelaskan bahawa tanda harga diangkus pada ketika ini masih terlalu tinggi untuk JDT dan mereka tiada peruntukan untuk mendapatkan pemain berusia 27 tahun itu. Baginda juga mengatakan yang berera membayar gaji diangkus terlalu tinggi dan JDT tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. TMJ bagaimanapun tidak menolak jika Diongkos mahu berhijrah ke pasukan JDT satu hari nanti dan yakin beliau tidak akan memilih pasukan lain selain pasukan JDT. Kus telah membantu pasukan Borera meraih gelaran treble pada musim lalu dan dia kini menjadi antara pemain terpenting dalam skuad kendali Masyarakat Asia itu. Kita ke aksi bola sepak di peringkat Eropah. Harry Maguire dan juga Andre Onana hero Manchester United selepas memulakan musim baru ini dengan agak suram bersama pasukan Manchester United. Pemain pertahanan termahal dunia, Harry Maguire, kini kembali diangkat menjadi wira Manchester United selepas dia berjaya menjadikan gol kemenangan ketika mereka meneruskan pasukan Copenhagen dalam aksi ketiga Liga Juara-Juara Eropah pada awal pagi tadi. Maguire diturunkan selaku kesebelasan utama, nyata tidak mengecewakan para peminat Manchester United apabila dia berjaya memperlihatkan gandingan padu bersama dengan Rafael Varane di bahagian pertahanan. United bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-72 sebelum Harry Maguire menaduk masuk hantaran Christian Eriksen untuk meletakkan Manchester United di depan. Copenhagen hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan, tetapi sepakan penalti yang diambil oleh Jordan Larsen berjaya dinafikan oleh Andre Onana. Ini merupakan kemenangan pertama Manchester United dalam aksi UCL musim ini selepas 3 perlawanan dan mereka masih berpeluang untuk marah ke peringkat seterusnya jika mampu menang untuk aksi bahagian seterusnya nanti. Arsenal tepati ramalan tewaskan pasukan Sevilla 2-1 di gelanggang lawan. Arsenal yang turun ke Stadium Keramat pasukan Sevilla pada awal pagi tadi berjaya menepati ramalan selepas mereka menewaskan pasukan tersebut dengan jaringan 2-1. Mereka bagaimanapun terpaksa menanti sehingga penghujung babak pertama untuk Gabriel Martinelli meledak gol pertama untuk pasukan Arsenal. Arsenal kemudian berjaya menggandakan kedudukan pada awal babak kedua. Kali ini giliran Gabriel Jesus pula untuk meletakkan nama selaku penjaring pada minit ke-53 permainan. Sevilla cuba mengasak kubu Arsenal dan akhirnya mereka berjaya menjadikan gol pada minit ke-58 menerusi Nemanja Gudelj. Tekanan terus diberikan oleh pasukan Sevilla untuk memburu gol penyamaan, tetapi pasukan Arsenal tetap kental bertahan untuk mengekalkan keputusan 2-1 sehingga tamat perlawanan. Arsenal kini mendahului kumpulan B dengan 6 mata, diikuti dapat oleh pasukan Lens dengan 5 mata, manakala pasukan Sevilla dan juga pasukan PSV masih berpeluang untuk marah ke peringkat seterusnya jika berjaya mempamerkan peningkatan untuk perlawanan berikutnya nanti.
Madrid terus kuasai kumpulan C. Real Madrid meneruskan penguasaan mereka dalam kumpulan C selepas berjaya mendudukkan pasukan Braga 2-1 dalam aksi ketiga peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Eropah. Pada musim ini, mereka masih mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 3 perlawanan dengan mengumpul 9 mata maksimum untuk terus mengetuai kumpulan C. Ancelotti menggunakan pendekatan sedikit berbeza dalam perlawanan ini dengan menurunkan Luka Modric di bahagian tengah. Mereka berjaya untuk berada di depan pada minit ke-16 menerusi jaringan Rodrigo. Jude Bellingham tidak melepaskan peluang untuk meletakkan nama selaku penjaring apabila meledak gol kedua pada minit ke-61. Hasil bantuan daripada Vinicius Junior. Braga cuba merapatkan jurang apabila mereka berjaya menembusi benteng pertahanan Real Madrid menerusi jaringan Alvaro Jallo pada minit ke-63. Keputusan itu bagaimanapun kekal sehingga tamat perlawanan dan Real Madrid pulang dengan 3 mata penuh untuk terus merajai aksi UCL pada musim ini. Bayern tidak ada masalah untuk terus kuasai kumpulan A. Bayern Munich mengekalkan momentum kemenangan mereka selepas berjaya memenang cabaran Galatasaray dengan jaringan 3-1 pada awal pagi tadi. Kingsley Coman berjaya memecahkan kebuntuan seawal minit ke-8 hasil bantuan daripada Leroy Sané. Galatasaray kembali menyamakan kedudukan menerusi penyerang membahayakan mereka iaitu Mauro Icardi yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-30. Harry Kane semakin menjadi-jadi semenjak datang ke Bayern dengan menjadikan gol kedua untuk pasukan pada minit ke-73 apabila mudah menolak masuk hantaran untuk meneruskan penjaga gol pasukan Galatasaray. Jamal Musiala melengkapkan malang gemilang buat juara Bundesliga itu dengan gol ketiga 6 minit kemudian untuk memastikan kemenangan 3-1 milik mereka walaupun turun beraksi di bumi Turki. Mereka kini selesa mendahului kumpulan A dengan 9 mata dan masih belum tewas selepas 3 perlawanan setakat ini. Barcelona berdepan dengan masalah kecergasan pemain. Barcelona kini berada di bawah tekanan hebat selepas mereka sedang mengalami krisis kecederaan yang agak meluncing pada ketika ini menjelang pertemuan mereka dengan pasukan Shakhtar Donetsk pada awal pagi esok. Beberapa pemain utama pasukan masih berada di tahap meragukan sama ada boleh diturunkan ataupun tidak. Salah seorang pemain yang sedang dipantau rapi pada ketika ini adalah Pedri. Dia kini sudah 2 bulan terpaksa diketepikan akibat daripada masalah kecederaan hamstring yang dialaminya semasa menjalani latihan bersama dengan pasukan. Perlawanan terakhirnya adalah ketika mereka menang 2-0 ke atas pasukan Cadiz di mana dia menjadi salah seorang penjaring gol dalam perlawanan tersebut. Barcelona berharap dapat menurunkan dia pada perlawanan UCL menentang pasukan Shakhtar Donetsk untuk memastikan dia kekal cergas sehingga pertemuan El Clasico pada hujung minggu nanti. Jika Pedri tidak sempat pulih sebelum perlawanan tersebut, Frenkie de Jong dilihat sebagai pemain yang akan kembali bersama pasukan dan ini sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada Xavi selaku pengurus pasukan. Ronaldo bantu Al Nassr untuk tundukkan pasukan Al Duhail 4-3. Cristiano Ronaldo kini telah melebarkan rekod jaringannya kepada 862 gol apabila berjaya menjadikan 2 gol untuk membantu pasukan Al Nassr mendudukkan pasukan Al Duhail daripada Qatar dengan keputusan 4-3. Al Nassr berjaya membuka ekor jaringan menerusi Anderson Talisca pada minit ke-25 hasil bantuan daripada Ronaldo. Sadio Mane kemudiannya menggandakan kedudukan melalui jaringan kedua olehnya pada minit ke-56. Cristiano Ronaldo meletakkan pasukan Al Nassr semakin selesa di depan selepas dia menjudakkan hantaran Sultan Al-Ghanam untuk gol ketiga pada minit ke-61. 2 gol pantas Al Duhail menerusi Ismail Muhammad dan juga Al-Mus Ali pada minit ke-63 dan juga 67 memperlihatkan kebangkitan pasukan lawan tersebut. Ronaldo bagaimanapun memadamkan api kebangkitan pasukan daripada Qatar itu melalui gol keempat dan juga kedua secara peribadi pada minit ke-81. Michael Olunga kemudiannya berjaya mencuri satu lagi gol untuk gol ketiga pasukan Al Duhail, tetapi itu sudah terlambat untuk mereka terus bangkit untuk skor-skornya seri dalam perlawanan tersebut. Al Nassr kini semakin selesa mendahului kumpulan E dengan mengumpul 9 mata selepas menang semua 3 perlawanan setakat ini. Casemiro kembali jalani latihan. Pemain tengah pasukan Manchester United, Casemiro, kembali menjalani latihan selepas dia terpaksa berehat sedikit lama. Kali ini akibat masalah kecederaan yang dialaminya semasa international break tempoh hari. Dia tidak bersama dengan pasukan Manchester United yang menantipis 1-0 ke atas pasukan Copenhagen malam tadi selepas digantung akibat menderma kad merah dalam perlawanan UCL sebelumnya. Kembalinya dia bersama pasukan sudah pasti memberikan kelegaan buat Erik ten Hag yang pada ketika ini masih kehilangan beberapa tonggak. Di antaranya adalah Luke Shaw, Lisandro Martinez dan juga Johnny Evans. Manchester United akan bawa masuk low cost centre back pada Januari nanti. Manchester United merancang untuk membawa masuk pemain pertahanan tengah yang bernilai rendah pada Januari nanti sekiranya mereka gagal untuk mendapatkan beberapa sasaran mereka seperti Gonzalo Inacio, Jean-Claude Todibo dan juga Marc Guehi. Mereka akan menggunakan dana penjualan Jadon Sancho untuk menampung kos membawa masuk pertahanan baru itu nanti. Chelsea berminat dengan Aaron Ramsdale.
Chelsea menyatakan hasrat mereka untuk cuba mendapatkan Aaron Ramsdale daripada pasukan Arsenal yang pada ketika ini semakin disisihkan. Dia kini terpaksa beraksi sebagai penjaga gol kedua di belakang David Raya yang menjadi pilihan utama Mikel Arteta sejak kebelakangan ini. Jamal Musiala mahu sertai pasukan Man City ataupun Real Madrid sahaja nanti. Pemain bintang pasukan Bayern Munich itu tidak menolak kemungkinan untuk meninggalkan pasukan Bayern Munich, tetapi hanya akan menyertai sama ada pasukan Manchester City ataupun pasukan Real Madrid. Ianya juga dilihat akan berlaku selepas kontraknya tamat pada Jun 2025 nanti. Manchester City tidak mahu lepaskan Julian Alvarez. Manchester City dilaporkan tidak akan melepaskan Julian Alvarez dalam masa terdekat ini walaupun sedang menerima tekanan daripada Barcelona dan juga pasukan Real Madrid yang sangat berminat untuk mendapatkannya. Liverpool pertimbangkan untuk bawa masuk Calvin Phillips. Liverpool sedang mempertimbangkan peluang mereka untuk cuba membawa masuk pemain tengah pasukan Manchester City dan juga pasukan England, iaitu Calvin Phillips pada Januari nanti. Mereka juga sedang merancang untuk melakukan pertukaran pemain dengan pasukan City untuk mendapatkan pemain tersebut, tetapi belum dinyatakan lagi siapakah pemain yang akan mereka tukar nanti. Phillips juga sedang diintai oleh dua kelab besar Eropah seperti pasukan Bayern Munich dan juga pasukan Juventus. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.